Hai, Assalamualaikum semua. Azam kat sini untuk Tekno BM. Okey, kalau korang nak beli phone tapi cuma ada bajet RM750 sahaja, tak payah panjang cerita, korang beli ni, Redmi Note 11. Kenapa? Jom, kita sekarang. Alright, so siri Redmi Note memang terkenal dengan telefon yang dijual pada harga yang murah, tapi specs dia macam telefon yang jauh lebih mahal. Dan juga baru-baru ni Xiaomi Malaysia ada lancarkan yang terbaru, iaitu ini dia, siri Redmi Note 11. Dan juga dalam siri tu ada dua variant, iaitu Redmi Note 11 dan juga Redmi Note 11S. So sebenarnya telefon ni lebih kurang sama je dua-dua. So dalam video ni kita akan buat video unboxing untuk dua telefon ni, dan juga kalau ada perbezaan nanti aku akan bagi tahu lah. Okey, jadi first kali aku nak cakap pasal luaran dia dulu. Jadi ini pembukaan belakang untuk Redmi Note 11 yang biasa. Dan kalau korang compare dengan Redmi Note 11S kat sini, memang nampak sebiji lah. Okey, jadi pembukaan belakang telefon Redmi Note 11 ni dia ada finishing matte. So warna yang kita dapat ni nampak warna hitam kan, tapi sebenarnya nama dia graphite grey. So kau ingat kelabu, tapi sebenarnya aku rasa lebih pada hitam ni. Tapi kalau korang tak suka juga warna hitam ni, dia ada dalam warna biru. Okey, kalau tengok kat bahagian frame dia pula, dia ada rata sikit. Dia bukanlah rata sepenuhnya macam iPhone tau. Dia sebenarnya ada juga melengkung tu, tapi dia lebih rata lah daripada melengkung. Okey, lepas tu untuk dia punya kamera bump pula, kalau kita tengok antara Redmi Note 11 biasa dengan Note 11S, kalau tengok dari macam depan macam ni, sebenarnya nampak lebih kurang sama je kan. Tapi sebenarnya bila korang tengok dekat-dekat, ada satu perbezaan dekat situ. So sebagai contoh, kalau kat Redmi Note 11 standard ni, dia punya kamera bump tu rata je. Tapi kalau tengok kat Redmi Note 11S ni, sebenarnya ada dua bump tau, ada dua bonggol kat situ. So sebab dia kenapa ada bonggol kat situ, nanti aku cerita. Okey, kalau kita tengok kat bahagian frame ni, dekat bahagian kanan ada pengimbas cap jari dan juga bertindak sebagai butang kuasa. Lepas tu ada dia punya volume button. Kalau kat atas ada satu speaker dan juga ada bisu audio 3.5mm. Lepas tu kalau kat bahagian kiri ni ada satu ruang untuk 2 kad SIM dan juga kad memori microSD. Kemudian kat bawah ada lagi satu speaker dan juga ada port USB-C. Okey, jadi secara keseluruhan aku memang sangat berpuas hati lah dengan reka bentuk Redmi Note 11 ni dengan warna graphite grey dan sudahan matte macam ni. Memang buat dia nampak kemas lah dan nampak premium untuk sebuah telefon kelas permulaan. Dan juga kalau korang tak berkenan sangat dengan warna graphite grey ataupun warna biru, korang boleh dapatkan Redmi Note 11S ni dalam warna putih pearl white. Alright, dah habis cakap pasal belakang dia. Sekarang ni aku nak cakap pasal bahagian depan pula, pasal skrin dia. Okey, jadi ada tiga benda yang best pasal skrin untuk Redmi Note 11 dengan Redmi Note 11S. Satu, dia ada panel AMOLED, jadi korang boleh jagakan warna yang sangat cantik kat skrin ni. Dua, dia ada resolusi Full HD+. Dan juga tiga, yang paling best, dia ada kadar refresh rate 90Hz. Jadi untuk sebuah telefon yang dijual pada harga sekitar RM750 dengan ada semua function skrin macam tu, memang buatkan dia sangat menarik lah dan jauh lebih baik berbanding telefon-telefon lain yang dijual pada harga yang lebih kurang sama. Okey, jadi dengan refresh rate 90Hz tu, korang boleh gunakan swipe dengan sangat lancar. Dan juga dengan panel AMOLED Full HD Plus tu, korang boleh tengok sebarang movie dengan warna yang sangat terang dan juga dia punya details tu memang sangat cantik lah. Dan juga waktu korang tengah tengok movie dengan skrin yang cantik ni, untuk audio Redmi Note 11 ada dual stereo speaker, which is maksudnya ada speaker kat bahagian atas dengan bahagian bawah. Memang bagus lah, dan juga sesuatu yang biasanya jarang ada untuk telefon yang dijual pada harga macam ni. So untuk pengalaman audio ni memang Redmi Note 11 sangat bagus. Okey, dah habis cakap pasal skrin dengan audio. Sekarang ni aku nak beralih kat bahagian specs dia pula. Dan juga dekat sini ada beberapa perbezaan antara Redmi Note 11 dengan Redmi Note 11S. Okey, Redmi Note 11 dilengkapi chipset Snapdragon 680, manakala untuk Redmi Note 11S pula ada chipset MediaTek Helio G96. Okey, jadi untuk kedua-dua chipset ni sebenarnya dia okey je untuk kegunaan harian macam media sosial ataupun internet browsing macam tu. Dan juga tapi ada satu benda yang membezakan Snapdragon 680 ni dengan G96, nanti aku cerita. Alright, daripada segi memori ada juga perbezaan antara 11 dengan 11S. Jadi sebagai contoh untuk Redmi Note 11 ni, dia punya RAM bermula daripada 4GB, manakala untuk 11S pula RAM dia bermula daripada 6GB. Untuk storage pun ada beza juga. Untuk 11 ni dia cuma ada storage dalaman 128GB, manakala untuk Redmi Note 11S ni dia bermula daripada 64GB. Tapi kalau masih tak cukup juga storan tu untuk korang, dia still sediakan ruang untuk kad memori microSD. Alright, daripada segi bateri, dua-dua Note 11 dengan Note 11S ada kapasiti yang sangat besar, iaitu 5000 mAh. Jadi kalau korang charge penuh, lepas tu korang guna skrin tu dalam kadar 90Hz pun, aku yakin bateri ni boleh tahan daripada sehari tu memang confirm tahan pagi ke malam. Lepas tu waktu korang nak charge phone ni pula, dia menyokong kadar pengintasan pantas 33W Pro.
Dan jangan risau, charger 33 watt tu korang akan dapat sekali dalam kotak. Alright, untuk software, kedua-dua Note 11 dengan 11S, pada waktu video ni direkam, dia dilengkapi MIUI 13 berdasarkan Android 11. Tapi aku rasa dalam masa terdekat nanti, Redmi akan bagi update untuk Android 12 lah. Dan juga telefon ni dia menyokong sambungan untuk NFC dan juga untuk pancaran IR blaster. Alright, dah habis cakap pasal specs, sekarang ni aku nak beralih ke bahagian kamera untuk dua-dua phone ni pula. Dan juga kat sini kita boleh tengoklah ada satu perbezaan yang utama. Okay, jadi dua-dua phone ni ada 4 kamera, tapi Note 11 ni dia ada kamera utama 50 megapiksel. Manakala untuk Note 11S pula dia ada kamera utama 108 megapiksel. Untuk tiga lagi kamera dia sama je untuk dua-dua phone, iaitu kamera ultra lebar 8 megapiksel, kamera macro 2 megapiksel dan juga sensor kedalaman 2 megapiksel. Alright, so dengan sensor kamera utama 108 megapiksel itulah bonggol dia ni tebal. Dan juga dia guna chipset Helio G96 sebab Snapdragon 680 dalam Redmi Note 11 ni dia tak sokong kamera 108 megapiksel. So kalau korang jenis yang selalu ambil gambar, suka ambil gambar guna phone, aku rasa baik korang dapatkan Redmi Note 11S ni sebab dengan sensor 108 megapiksel tu korang boleh ambil gambar dengan details yang lagi jelas dan juga kalau korang nak edit gambar tu korang boleh crop dengan lagi dalam lah. Manakala untuk kamera depan pula, Redmi Note 11 ni ada kamera selfie 13 megapiksel. Manakala untuk Note 11S pula dia ada kamera selfie 16 megapiksel. Alright, daripada segi video, dua-dua telefon ni boleh rekod dalam resolusi 1080p pada kadar 30 frames per second je. Dia downgrade sikit berbanding Redmi Note 10 sebelum ni yang boleh rekod dalam resolusi 4K. Jadi aku rasa kalau korang jenis yang suka ambil video tu, aku rasa ni bukan telefon untuk korang lah. Lepas tu kalau compare antara kamera Note 11 dengan Note 11S daripada segi video, aku rasa Note 11S ni video dia lagi detail sikit sebab dia ada sensor 108 megapiksel tu. Lepas tu dia punya dynamic range pun dalam Redmi Note 11S ni lagi luas lah berbanding Note 11. Alright, dah habis cakap pasal kamera phone ni. Sekarang ni aku nak habiskan video ni dengan info yang paling penting, iaitu harga dia. Dan juga aku rasa harga phone ni adalah dia punya penarik utama yang paling penting lah untuk siri Redmi Note 11. Alright, jadi Redmi Note 11 biasa dijual pada harga bermula RM749 untuk varian RAM 4GB dengan storage 128GB. Manakala untuk Redmi Note 11S pula dia dijual pada harga bermula RM899 untuk RAM 6GB dengan storage 64GB. Tapi kalau korang nak juga beli Redmi Note 11 ni, aku cadangkan korang tambah sikit RM50. Jadi korang beli yang varian dengan RAM 6GB dengan harga RM799. Sebab aku rasa untuk tahun 2022 ni, aku rasa RAM 4GB tu tak sesuai. Aku rasa korang tambah sikit lah, korang beli yang RAM 6GB supaya phone ni boleh tahan lama sikit untuk masa akan datang. Ok, sampai tu je video kita kali ni. Terima kasih banyak kerana menonton. Alright, korang rasa phone ni berbaloi tak dengan harga macam ni, dengan specs yang korang dapat? Aku rasa memang sangat berbaloi lah. Aku rasa korang pun mesti ada yang nak beli. Alright, kalau korang nak beli, korang nak beli yang mana? 11 ke ataupun 11S? Tinggalkan sikit komen kat bawah. Ok, download app Technif untuk giveaway yang menarik pada setiap bulan dan ikuti kita orang kat semua media sosial. Terima kasih kerana menonton, kekal sihat, kekal selamat dan jumpa lagi.